Boleh sekolahkan anak saya sampai satu tahap makanan kami pun sampai tak ada. So ini adalah benda yang paling saya tak boleh lupa. Satu hari tu bila saya balik daripada kerja, isteri saya telefon. Dia tanya kat saya, "Bang, malam ni kita nak makan apa?" So dia cakap tadi tengah hari dia dah masakkan jemput-jemput untuk anak-anak. Kat rumah kita tak ada apa bang. Dia cakap rumah mak tak ada apa. Saya tak tahu nak buat apa. Takkan saya nak pergi merompak? Takkan saya nak pergi curi untuk mendapatkan makanan? Saya memang tak ada makanan. Apa yang jadi saya rasa macam saya dah tak ada hala tuju. Saya tak tahu nak buat apa. Kat situ baru saya sedar yang kewujudan Allah. Bukanlah kita nak cakap kita tak tahu, kita tak percaya Allah tu wujud. Tapi kadang-kadang hati tu ada rasa ragu. Kita manusia ni kita ada rasa macam, ya ke kenapa Allah tak jawab aku punya doa? Tapi saat dan ketika itu saya rasa kewujudan Allah tu memang betul-betul. So bila bini saya telefon cakap nak makan apa, anak malam nak makan apa, saya tak tahu saya nak buat apa. Takkan saya nak pergi menyamun. Takkanlah kerana yelah tak jadikan satu alasan kau buat jenayah atas sebab-sebab yang tak cukup makan. Saya memang tak ada jalan keluar, saya tak ada buat apa. So, saya balik, saya akan lalu nak balik kampung, saya akan lalu satu masjid. So kat masjid tu saya balik pukul 5 tu, saya balik sembahyang asar kat situ. Saya sembahyang asar, saya doa, ya Allah. Saya betul-betul doa, saya betul-betul buntu time tu. Betul-betul saya cakap, ya Allah, kau tolonglah aku, ya Allah. Aku tak minta apa-apa pun, ya Allah. Aku tak minta apa pun, tapi kau tolong, ya Allah. Kau berilah aku satu makanan untuk anak-anak aku, ya Allah. Cukup makanan untuk anak, cukup. Aku tak minta pun, ya Allah. Dalam ketika dan saat ini aku tak minta pun Engkau nak bagi aku kaya, Kau nak bagi aku rezeki, duit yang banyak, ya Allah. Kau bagi aku makanan, cukup sekadar makanan yang aku boleh bagi makan untuk anak aku, ya Allah. Anak aku nak makan hari ni, tak tahu nak makan apa hari ni. Dan benda tu memang tak boleh lupa. So saya berdoa, saya minta yang sujud yang betul-betul lah cakap, ya Allah, aku nak makanan je, ya Allah. Berapa berharganya ketika saat dan ketika itu kalau dapat sekeping roti sekalipun. Jadi Allah tu maha kaya, Allah tu maha wujud. Habis saya solat rasa terkencing. So, saya parking tepi masjid tau. Ni masjid macam ni masjid Saya parking tepi, masuk. Saya hanya boleh mengadu, tempat saya mengadu ya Allah saja. Itu je saya jalan yang saya ada yang time ketika itu. So lepas saya solat, lepas saya cakap kat Allah, saya rasa nak terkencing memang kena pergi ke belakang masjid. Toilet memang berada di belakang masjid. Bila saya pergi belakang masjid lepas saya kencing saya nampak satu gerobok. Dia tulis kat situ, gerobok rezeki. Ambillah jika memerlukan atau ingin menghulurkan kepada yang memerlukan. Allahu Akbar. Time tu saya tak boleh nak ungkap apa yang ada kat situ. Kat situ ada beras, tepung, gula, minyak, telur, barang-barang kering. Bermaknanya. Tapi beras yang bukan 10 kilo, bukan 5 kilo. Beras tu sepeket-sepeket je yang orang buat sekilo-sekilo je. Allahu Akbar, ya Allah. Kau dengar, ya Allah. Kau dengar doa aku, ya Allah. On the spot Allah bagi makanan. On the spot. Ini tak ada kena tanggung dia. Allah memang bagi saja untuk anak. On the spot. Kain ketika itu, ya Allah, gembiranya hati ni rasa dapat makanan dekat gerobok rezeki tu. Allahu Akbar. Saya tak boleh nak gambarkan benda tu kepada orang. Saya tak boleh nak cakap macam mana. Sebab tu saya cakap a power of doa. Sejak tu saya tahu a power of doa. Kau nak apa-apa kau minta lah kat Allah. Kau yakin Allah ada dengan kau. So setiap kali balik kerja saya akan ambil makanan dekat gerobok. Saya akan singgah masjid, saya akan sembahyang asar, saya akan ambil makanan dekat situ. Dan sebab tu kalau penonton boleh tengok saya punya TikTok, konten pertama saya cerita pasal kebetulan atau ketentuan. Kenapa saya nak mentekankan tu? Sebab dalam hidup ni tak ada benda yang kebetulan. Semua Allah dah tentukan, semua benda Allah dah aturkan. Cantik aturan Allah ni, cukup cantik. Jadi setiap kali saya balik, bini saya akan telefon, bini saya cakap, "Bang, rumah minyak tak ada bang, nanti tinggal masjid tengok ada minyak tak?" Allahu Akbar, subhanallah. Apa barang yang tak ada kat rumah mesti ada kat masjid tu. Apa? Orang tahu saya tak ada apa ke? Orang tahu ke apa barang rumah saya tak ada? Orang tak tahu. Tapi apa yang tak ada, itulah ada kat masjid. Tapi dalam keadaan masa dia macam tu pun semua, Allah ni still lagi dia nak uji umat dia. Satu hari saya balik, kali ni luar biasa. Yang mana gerobok tu ada banyak makanan yang selalunya beras sekilo-sekilo. Ini beras 5 kilo, ada 10. Tepung ada 10. Saya pun rasa jadi macam sifat tamak menguasai diri kita. Syaitan sentiasa nak hasut kita. Sentiasa, banyak ni makanan ni, aku boleh buat stok ni. Aku boleh buat stok simpan ni. Tapi saya naik motor, saya tak mampu nak bawa semua tu.
Saya cuma boleh ambil satu je. Saya ambil, lepas tu saya bawa balik. Saya ambil terus sampai cuci kunci kereta. Saya start, saya nak pergi. Tahu apa jadi? Kosong. Waktu nak pergi tu 5 minit saja daripada masjid tu ke rumah saya, 5 minit je. Bila saya dah ambil dah, saya dah ambil dah satu set satu. Balik, ambil kereta, patah balik, tak ada. Dah habis. Sebab apa? Sebab bukan rezeki kita. Kalau dah tertulis yang itu rezeki kita, itulah rezeki kita. Okey, sejak situ bila saya dah boleh survive untuk bab makanan, so kat situlah saya bermula hutang dan saya bermula simpan duit untuk saya buat bisnes. Apa benda saya boleh buat? Jual baju bandar. Orang kata dapat baju kain baik murah, jual yang RM1, satu lagi RM1 dekat Jalan Raja But. Saya pergi nak dapatkan sumber pendapatan. Saya jual macam-macam. Sebab Allah dah bantu saya daripada segi makanan. So duit lebih-lebih sikit-sikit tu saya boleh buat untuk bisnes. So macam-macam bisnes. Bisnes ni adalah jodoh. Bisnes ni jodoh, yang mana dia macam kita cari pasangan hidup. Kita cari macam-macam, kita jumpa, tapi belum tentu itu yang kita kahwin. Sebab apa? Sebab bukan jodoh. Sama juga dengan perniagaan. Macam-macam kita cebur perniagaan, tapi kalau bukan jodoh kita, dia takkan lekat lah. So saya berniaga dekat Kak Buksel Mercato. Kak Buksel Mercato ni dekat Bandar Siantek, Nilai. Kak Buksel Mercato. Mercato So saya adalah peniaga Kak Buksel. Waktu berniaga tu kita adalah kawan-kawan Kak Buksel ni apa semua. So salah satu kawan saya, dia beritahu kat saya, kita buat jadi badut nak? Jadi badut? Kenapa? Aku ada pergi majlis kawan aku, dia cakap, badut tu datang bawa belon, lepas tu dapat payment. Senang dia buat duit. Kat situ mula tercetus untuk jadi badut. So nak jadi badut ni antara cabaran yang susah jugalah. Antara susah juga sebab nak cari makeup. Kat mana nak cari barang-barang badut ni? Bukan zaman sekarang ni mungkin lagi senang sebab kita ada media sosial, kita boleh search. Waktu saya jadi badut, saya dah jadi badut dah almost 10 years. Dah 10 tahun. So waktu dan ketika itu tak ada benda-benda ni, tak semudah yang macam sekarang lah. So mana saya nak dapat barang-barang badut ni? Saya pergi kena bertanya. Saya bertanya dengan ni, saya tanya dengan orang ni, saya tanya dengan orang ni. Dan Allah tu rorongkan cantik. A power of doa. Ya Allah, andai kata perniagaan badut ni boleh mengubah hidup aku, kau tolong aku, kau bantulah aku. So saya pergi ke hardware tu, kebetulan lah saya berbual dengan abang tu. Bang, saya nak tanya bang, abang tu tak orang yang make-up badut, yang face painting tu, diorang beli make-up kat mana dia beli kat sini. Orang yang bagi kat kita tu bukan badut ataupun bukan siapa-siapa pun. Sebab tu konten saya yang pertama tu sebenarnya saya banyak menceritakan tentang diri saya. Waktu kita susah, kecewa dan terluka, Allah akan utuskan seseorang kepada kita tanpa orang tu sedar. Dan kadang-kadang kita pun adalah utusan Allah tanpa kita sedar. So sebenarnya hidup ni Allah dah aturkan cantik, dan semua kita ni adalah utusan Allah yang mana kita akan bantu each other. So dia dah beritahu kat saya, tempat makeup tu dekat sini, saya ambil. So bila saya ambil, saya dah buat clown, dah buat badut ni. Marketing pertama macam mana orang nak ambil servis clown saya ni. So saya bawa belon, beli belon, saya bawa pergi mall. Nampak budak saya bagi. Invest dalam bisnes, kena invest. So saya pun tak tahu, kita buat je belon lagi. Sebenarnya dalam masa yang sama kita nak praktikkan buat belon. So nampak budak pergi belon. So orang tu terasa, awak pergi datang rumah tak? Saya nampak birthday. Nampak Allah tu dorongkan cantik. So job pertama saya dekat Nilai. So saya dengan kawan-kawan tadi yang kawan ajak tu lah. So kat situ lah terwujudnya. So bila tak ada job, macam mana kita nak jual belon ni? Macam saya cakap tadi, saya merembu masuk mana-mana event, jom heboh ke mana event besar-besar, kita masuk je. Masuk dengan tak ada rasa peminta, tak ada minta kebenaran, dengan tak ada jumpa siapa-siapa. Tu terwujudnya nama Rembu ni. So bila kita masuk jual,
Lepas tu kawan saya ni mungkin dia tak dia ada benda lain dia nak buat. So dia tinggalkan dunia badut ni, tinggal saya seorang-seorang. So bila saya seorang-seorang buat ni, saya still lah buat juga dengan make up, dengan yang tak tentu punya make up lah. Awal dulu kita tak ada orang guide tentang macam mana nak make up badut, macam mana nak gunakan apa semua benda pasal badut ni. So main tam je. Senang cerita, istilah dia main tam je. Make up yang asal boleh je apa semua. Satu hari tu saya dapat, bila waktu saya buat sendiri, saya dapat job pertama. Job saya dekat sekolah kebangsaan Teluk Paling Garang. Tempat job pertama tu tempat saya duduk sekarang. Sekolah yang pertama saya buat tu tempat saya duduk sekarang. Saya pun tak pernah sangka, tak pernah duga, tak pernah tahu, tak pernah yang saya akan duduk tempat ni. Sekolah ni, sekolah yang saya buat job pertama tu, sekolah tempat anak saya sekolah sekarang. Aturan nombor tu memang cantik. So bila dia panggil untuk buat job dekat situ, dia nak magic. Saya tak nak buat magic. Kita make up pun tentang promo, lagi nak buat magic. Tapi sebab dalam package, yalah kita tengok orang masukkan package badut, ada magic, ada game, kita pun buat je tanpa kita periksa dulu, tanpa kita ni dulu. Tapi kalau kita selagi kita tak cebur, kita takkan tahu kat mana mistake kita, kat mana silap kita. Betul. Silap orang sekarang ni, dia bila nak buat apa-apa terlampau banyak fikir sangat. Terlampau banyak cakap tapi kurang pelakuan. Kan? So kita buat dulu, baru kita tahu dia punya efek dia macam mana. So saya ni jenis buat dulu. So bila orang telefon nak magic, oh sudah. Mana aku dah dapat barang magic ni? So saya cakap dengan orang rumah, yang ni orang cikgu ni nak minta magic ni macam mana ni? So orang rumah saya cakap, cuba call satu badut ni. Badut ni antara badut yang terkenal lah, badut yang terkenal dalam Malaysia. So dia suruh call badut ni. So Awang the Clown nama badut ni lah. Saya nak call badut ni, saya rasa macam kita ni badut yang baru, badut yang tak ada apa-apa. Lepas tu bini saya cakap, bang, kita bukan nak minta dia ajar, kita nak beli barang magic dengan dia. So saya beranikan diri, saya telefon Awang ni. So alhamdulillah lah, Awang ni dia bagus, dia panggil saya jumpa. Kat situ dia adalah cikgu saya jugalah dalam clown ni. Awang the Clown ni, dia adalah cikgu saya juga. So saya pergi kat dia, saya tanya dengan dia, saya beli barang dengan dia, dan saya ikut bawah dia. Selepas saya buat job dekat Teluk Paling Garang, saya ikut bawah dia sampai 10 tahun saya duduk bawah dia. Lepas tu saya rasa macam tiba masanya untuk saya bergerak sendiri. Barulah saya keluar daripada dia, saya bergerak sendiri. Tapi Awang ni seorang guru yang bagus, seorang badut yang profesional lah. So saya banyak belajar badut daripada dia. So itulah titik permulaan saya jadi badut. Dan nama Rainbow ni pun baru lagi. Walaupun saya dah berkecimpung dalam dunia clown ni dah 10 tahun, tapi Rainbow ni hanya baru wujud dalam 5 bulan saja. Sebab sebelum ni saya ikut company, ya itulah company tadi, Awang tu. Awang ni adalah guru saya, dia adalah mentor saya, dia adalah pencetus saya, dan dia yang tunjuk ajar, banyak tunjuk ajar tentang clown ni lah. Lepas tu baru saya bawa nama sendiri, barulah kita bergerak sendiri. So itulah cara cerita yang tentang macam mana boleh tercemburnya jadi badut ni. So baik. Jadi macam mana orang nak kontak bang untuk boleh tengok saya punya Instagram, Facebook, TikTok. Nama Instagram apa? YouTube. Dan semua ni kita memang letak nama saya je, Rainbow Clown. Rainbow atau ada underscore ke apa tak ada? Jadi sebenarnya kalau untuk TikTok jadi underscore, Rainbow underscore Clown. Tapi kalau untuk yang lain, Rainbow Clown saja. Tapi dekat TikTok pun kalau type Rainbow Clown pun insya-Allah lah. Okey, baik, nanti Ijaz akan share dekat skrin Instagram, TikTok dan Facebook. Betul. Okey, jadi insya-Allah kita boleh menggunakan perkhidmatan abang lah. Betul. Semoga abang dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Jadi saya terdengar pun tersentuhlah sikit
hidup ni memang keras. Hidup ni kan, memang bang? keras. Hidup ni keras. Perlu ada usaha untuk capai satu Dan benda kan. yang paling penting letakkan pengharapan kita pada Allah. Ya, betul. Letakkan pengharapan kita pada Allah, insya-Allah. Kita kena yakin dengan kewujudan Allah tu. Sebab tu sebenarnya dia cerita dia bukan tentang clown lah, lebih pada macam mana cara nak survive hidup. Ya, betul. Dan kita letakkan pengawan. Sebab tu waktu saya berdoa tu, dan saya selalu pesan ke orang, a power of doa. Senjata orang mukmin zaman sekarang apa dia? Doa. Itulah senjata kita yang paling kuat. Dan orang lupa tentang senjata tu. Sebab mungkin kena rasa dulu baru ni. So kadang-kadang ada juga orang tanya, "Bang, ini buat TikTok, orang TikTok saya ni saya buat lain sikit. TikTok saya buat kata-kata." So orang tanya, "Mana dapat kata-kata?" Sebenarnya itu based on pengalaman hidup saya sendiri. Okey, baik. Jadi last kali kita nak dengar satu kata-kata ataupun nasihat, kata-kata hikmat lah daripada abang. InsyaAllah boleh. InsyaAllah satu kata-kata. Satu kata-kata. Ni kata-kata untuk semua yang tak ada. semua. Ni eksklusif untuk sini saja lah. Tak ada dekat sana-sana. Teruskan melangkah walaupun kena bangkah. Teruskan maju walaupun orang cemburu. Orang tak ada dalam situasi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi sampai ke... Saya pun kena terima kasih sebab sudi temu ramah saya yang keluar tak berapa nak ada nama sebenarnya lah. InsyaAllah. Jadi boleh gunakan perkhidmatan abang ni untuk siapa nak buat birthday ke wedding boleh? InsyaAllah bang. Event apa-apa pun semua boleh? Apa-apa event pun kalau rasa perlukan perkhidmatan saya, InsyaAllah boleh. Okey, baik. Boleh cari abang ni. Jadi siapa yang nak cari Ijat untuk dapatkan baju Khalifa keluaran The S dan Ristina collab, betul bang? Kita kena tanya apa ni? Producer. Producer. Apa? Jadi keluaran The S dan Ristina boleh dapatkan di Ijat akan letak link di description. Boleh dapatkan baju raya lah untuk raya tahun ni. Cepat-cepat sebab memang stok memang terhad. Kita keluarkan memang tak banyak. Jadi dah nak habis lah. Korang kena cepat dan dapatkan baju Khalifa. Kotak dia pun memang premium geng. Korang boleh tengok contoh kat belakang. Dan yang Ijat pakai di kotak pun dia memang premium. Kita ada thank you card. Thank you card Khalifa, daripada Khalifa. Jadi kau kat sini ada nama. Jadi kau boleh dapat pun kau boleh baca apa thank you card, apa yang ada kat thank you card ni. Jadi Ijat pun akan sharekan link abang kita untuk dapatkan perkhidmatan dia. Jadi link untuk dapatkan baju pun Ijat akan share dekat description. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Saya InsyaAllah, terima doakan kasih banyak. semoga dilimpahkan rezeki dan Amin. dimudahkan segala urusan. Semoga doa tu pun berbalik kepada Izzat dan kepada semua penonton-penonton. Amin, Semua kita dilimpahi rezeki sama-sama. Amin. Okey, sampai sini saja video kali ini. Jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.